Ayah saya very tegas, terlampau strict. Tak kenal tuanku 13 tahun. Dating sekali pun tak ada. Tak. Dia tahu? Dia tahu saya jumpa tuanku, saya umur 12, tuanku umur 13. Kita jumpa pasal macam mana dapat jumpa pasal Johor dengan Pahang selalu lawan polo. Kalau tak ada polo tak jumpa pun tuanku. Cinta pandang polo saya kata. Cinta di pandang polo. Ya betul, saya jumpa tuanku di pandang polo, kita perkenalan. Masa 12-13 masa tu tak ada telefon, tak ada email, tak ada apa. Tulis surat. Ya. Masih simpan? Simpan. Saya dah. Satu hari saya nak publish. Saya selalu cakap tuanku, main-main ni publish. Tak ada lah. Anak-anak saya suka nak baca. Saya kadang-kadang yang perempuan ish mama babah ni ish tulis surat. Dia baca dia suka. Dia suka ish babah tulis gini. Dia suka. Ya. Tulis masa tu tuanku berangkat belajar di England. Saya di sini. Jadi kadang-kadang sebulan telefon mahal masa tu. Jadi tuanku takkan telefon sebulan sekali ke apa. Tapi in between tu tulis surat lah. Seminggu sekali dapat balas tiap-tiap minggu ada surat. Hantar gambar, hantar surat. Suami yang bertanggungjawab. Itu saya mesti cakap. Seorang ayah yang betul baik yang tak pernah jerit ke anak pun, marah anak buat dia. Tak ada, baik. Dengan saya pun tidak ada. Tuanku adalah satu yang tanggungjawab dan yang baik, yang menghormati juga. Ya, kalau saya masuk ke mana tuanku, kadang tuanku dalam bilik ada orang menghadap, tuanku tidak perlu diri kan, tuanku raja. Tapi bila saya masuk, tuanku akan diri untuk saya. Jadi saya selalu kata, tak payah duduk. No, dia kata, I have to show you the respect so that others knows how to respect. Tuanku dia tuanku masa saya berkenalan tu kan, tulis surat pandai, telefon pandai, tapi bila jumpa senyap. Duduk belakang kereta. Saya kata tuanku seorang yang cukup pemalu. Tapi tuanku tu memang pemalu tak, memang senyap. Jadi kita pun masa tu nak jumpa mana-mana, jumpa di padang polo, tengok sajalah. Tuanku pula kontras lah. Oh, saya popek. Tak juga, saya depan orang saya baik. Masa tu kalau nampak mak mentua, bakal mak mentua lah, kata diam, biar dia budak baik. Kata nanti kan popek kan tak laku pula kan. Dah, ya betul. Tuanku memang pemalu, memang tak banyak mulut. Mungkin sekarang ni agak, tapi berbual banyak. Tapi kalau kita berdua, tuanku dengan saya selalu kata, we are best friends, ya. Tuanku dan saya, we can talk on any topic. We discuss, we talk. Kata. Tuanku daripada ulu sampai ke kaki, saya yang siapkan. So tahu saiz kasut. Saiz kasut saya beli, stokin, seluar, baju, tuanku tahu siap saja. Ya itu saya mengaku. Tuanku kalau saya suka juga dengar kalau orang puji, tuanku cantik baju tuanku. Isteri saya. Macam baru ni banyak kali juga tuanku punya samping lawa. Tuan Mahathir ke siapa, Wan Azizah sebenarnya. Tuanku cantik samping tuanku. Tuanku senyum. Kata tunjuk itu saya kata. Kata pujilah saya buat puji tuanku. Saya kata saya usik. Make a joke. No. Tuanku sebagai seorang suami, tuanku serah sebulan-bulan pada saya daripada administer the house. Jaga anak. Tuanku sibuk, ya. Saya faham. Tuanku daripada sebagai Tuan Kota, sebagai pemangku raja. Tuanku dengan bola, dengan hoki, dengan bisnes. Ya, tuanku kena nak sara hidup kita orang juga. Ya. Seorang ayah dan isteri, suami yang bertanggungjawab. Kerana nak membayar, nak bayar anak-anak pergi ke luar negara, belajar, universiti. Saya selalu pesan ke anak, babah bekerja susah payah untuk dapat duit, untuk bayar awak semua belajar. Orang lain tak ada chance nak pergi luar negara. Betul tidak? You got the opportunity, you better pass. You don't pass, I wallop you up. Jadi tanggungjawab untuk membesarkan anak, menyiapkan anak. Saya selalu pergi shopping, saya kata saya bukan beli untuk 6 orang, tapi untuk 7 orang. Daripada ayahanda sampai ke semua anak. Semua baju, semua sekali anak-anak. Sekarang anak-anak dah besar, okeylah. Dia dah tahu sendiri. Tapi pemangku raja, Tengku Hasanal, sebiji lah ayahanda dia. Dia tahu siap je.
kasut dia semua siap. Saya kata Hasanah kena cari isteri, susah ni mama nak cari kat mana ni, kata betul tak Hasanah? Tak, tapi betul, tuanku tak ada tanya. Jadi tuanku serah pada saya untuk mendidik anak, hantar tuition, hantar sekolah, tentukan mereka lulus. Itu semua tanggungjawab saya sebagai ibu. Kami kenal umur 12, 13, masa tu mana panggil sayang, darling, panggil Alam. Tuanku punya nickname Alam. Tapi kadang nak shortcut Lam ajalah. Alam adalah nama timangan tuanku. ALAM. Alam. Sebab tu saya namakan Hasanah Ibrahim Alam Shah. Ya, ambil sempena nama ayahanda dia. Nickname dia. Tapi kadang-kadang panggil Ba je, tapi Ba anak-anak, tapi tuanku dengan saya pasal kita berkenalan daripada kecil. Jadi kita dah biasa panggil nama gitu, dan tuanku panggil saya G. Saya panggil tuanku Lam. Dah buat rawatan juga kan, dia 2 minggu tu kita tahu mengandung atau tidak. Dalam 2 minggu tu punyalah hati debar-debar, alih-alih dapat result tak mengandung. Menangis patah hati. Jadi ayahanda saya yang bonda, ayahanda saya yang dia yang merasa lebih bila dia tengok tu. Saya ingat masa saya lahir anak kembar ya, dah 3 kali. Dia cakap kat saya, Azizah cukuplah. Bah tak sanggup tengok Azizah derita lagi. Saya ada yang satu, saya punya lah yayasan fertility Tengku Azizah ya. Mana semua tahu kerana susahnya nak dapat anak. Dan anak saya 4 orang pun daripada rawatan IVF ya. Jadi saya buat tu kerana apabila saya nak melancar buku masak saya ditanya di manakah saya nak salurkan hasil jualan meja-meja. Dan masa itulah tercetusnya idea. Saya kata saya nak buat yayasan, saya nak menolong mereka berpendapatan rendah yang tidak mampu untuk membayar kos rawatan fertility yang mahal ya, 20 hingga 30 ribu. Jadi saya kata apa yang Allah telah kurniakan pada saya nak beri balik untuk menolong. Alhamdulillah ya, saya ada 115 cucu. InsyaAllah bulan depan saya akan sempena hari keputeraan tuanku yang ke-60. Saya ingat saya nak hantar 60 orang untuk membuat rawatan ya. Jadi mereka bulan depan saya tengah meeting lagi, tengah nak go through. Saya kena pasal ayahanda saya ni ajar training, so kerja. Jadi bila nak buat apa, saya nak buat sendiri je, nak check semua ya. I have to be involved. Tuanku complain tak saya doi. Masalah awak ni, awak meticulous. Awak tak percaya orang, semua nak buat sendiri. You have to let go, you have to relax. You have to delegate. I said, yeah, but it didn't do it properly. But you have to teach. I said, okay, I'll teach. I said, yeah. Berapa ramai dah dapat faedah daripada yang kami hantar dekat 500-600 juga couple ya, through the years. Saya duit daripada apa yang saya terima daripada hasil jual buku, dan juga maksud saya ada buat dinner fundraising sikit, 100% memang disalur untuk ya. Saya tidak kira bangsa, saya tidak kira agama, tapi mesti berkahwin, dan gaji 5,000 ke bawah ya. Combine income. Jadi kalau suami tu gaji 5,000, isteri tak kerja, dia tetap kena tanggungan dia besar juga. Saya masih bagi ya. Saya selalu ambil saya selalu tumpukan dia di umur 35 hingga 43 kerana mereka dah berumur sikit, dan give them hope and chance more. Yang muda-muda ni saya kata tunggu sekejap dulu, saya kata ya. Tapi ada juga yang muda yang bila kita tengok surat daripada doktor, report, memang 30 tahun kahwin pun takkan mengandung je kan. Masalah. Dalam masalah itu bukan hanya masalah suami, isteri. 50% juga masalah suami. Jadi jangan salahkan orang perempuan saja di sini. You men have problem as well. Okay. Jadi kita tengok banding itu. Jadi saya selalu yang 35 ke atas tu beri mereka ialah bagi mereka harapan ya. Kerana saya tahu apa rasanya. Saya tahu rasanya seorang perempuan berkahwin tidak boleh dapat anak. Dan semua orang tanya, apa lagi saya kahwin dengan Tengku Mahkota ya, yang patut melahirkan waris ganti.
It was a pressure on me. Jadi saya faham kalau Empress Masako sekarang ni. Apa yang dilalui, saya tahu. Kerana dia dengan saya sama masa tu. Dan saya ingat saya ada tulis surat pada dia, saya ceritakan yang saya buat rawatan. Tapi mungkin I think she did, but itu saya tanya lagi pun. Tapi saya tahu perasaannya seorang perempuan yang tidak dapat melahirkan anak dan asyik tanya the pressure to it. I know. Dan saya tahu setiap kali saya juga mengalami keguguran. Saya tahu rasanya macam mana kita punya sedih, patahnya hati, menangis ya. Bila kita dah mengandung, gugur, dah lah dapat anak, tak dapat lagi. Dan juga setiap kali saya membuat rawatan ya, tidak semestinya setiap rawatan tu jadi. Berapa kali 17 kali saya buat rawatan baru saya dapat hasanal ya. Tapi dalam 17 kali nak dapatkan hasanal, berapa kali tu tengah buat rawatan, doktor kata, I'm sorry, I think you have to abandon. It's not working. Macam mana ya, menangis balik ya, menangis. Dah buat rawatan juga kan, dia 2 minggu tu kita tahu mengandung atau tidak. Dalam 2 minggu tu punyalah hati debar-debar, alih-alih dapat result, tak mengandung. Menangis patah hati. Jadi ayahanda saya yang bonda, ayahanda saya yang dia yang merasa lebih bila dia tengok tu. Saya ingat masa saya lahir anak kembar ya, dah 3 kali. Dia cakap kat saya, Azizah cukuplah. Bah tak sanggup tengok Azizah derita lagi. Ketika ni dia tahu tiap-tiap kali saya nak buat treatment, dia tahu apa saya lalui. Saya pergi Singapura balik, saya kena baring 6 bulan. Azizah, Tuhan dah kurnia dah Azizah 4 anak. Cukuplah dia kata. Dia kata, Bah tak sanggup tengok Azizah derita, dia kata gitu. Saya tegur. Tapi tahun depan tu mengandung pula sendiri. Dia pun kata mana pula datang seorang lagi. Tak tahulah bah rezeki. Dia kata itulah berkat. Dia kata orang sabar. Dia kata Tuhan, dia kata God has tested you in many ways. Dia kata, and among all my children, you are the strongest. Dia kata itu. You are very strong. Dia kata, and I know I pray for you. Dia kata itu. Jadi, kerana saya ni, ayahanda saya sendiri ya, tok saya, Sultanah Aminah. Sultanah Aminah tu 12 tahun kahwin baru dapat anak. Jadi saya tengok dia sebagai saya punya sebagai something that I look up, and bukan saja 12 tahun, 6 gugur melahirkan anak, umur setahun meninggal. Ayahanda tu anak yang keempat, 12 tahun baru hidup. Jadi saya lihat diri saya sebagai tok saya sendiri, kerana saya 6 gugur dan saya melahirkan 6 anak. Kalau tidak, saya tu 12 anak juga. Tok saya 13 anak kalau tidak ya. Jadi bila saya melalui ini semua, saya fikirkan tok saya juga ya. Kiranya lah tahun 20, kahwin tahun bila dia kahwin ya? Tahun 20. Tahun 20. Umur 14 tahun kahwin, anak gugur, anak meninggal, anak gugur. Agaknya macam masa tu science, the medically tak ada treatment macam mana anak. Hanya tahun 32, 12 tahun baru satu anak tu hidup. Lepas tu bapak saya panggil spoil brat. Punya susah nak dapat anak. Ya. Jadi saya selalu fikir, if my grandmother could go through it, ya. There's no difference between me and my grandmother. Dan ayahanda selalu cakap itulah, Azizah macam tok, dia kata. Susah, dia kata ya. Jadi bila saya melawat ibu, bila saya bagi treatment, saya melawat dia orang, saya juga menangis ya, kerana saya tahu perasaan dia orang. Ada satu tu 22 tahun kahwin, umur 44. Dia pun tak sangka dia boleh dapat anak. Dapat kembar. Saya punya peluk dia menangis. Saya kata, saya 9 tahun kahwin lebih tu pun, saya kata, dah macam nak give up dunia. Dia kata 17 kali. Yang ini 22 tahun. Dia pun tak sangka dalam dunia dia boleh dapat anak. Dan setiap kali saya mengandungnya, tuanku pun tahu. Saya kena baring ya. Hasanal 6 bulan saya tak keluar pada katil. Kerana doktor dengan injection sini, injection kiri, kanan. Jadi ayahanda saya dengan bonda melihat, ya mereka pun susah ya, anak dia kahwin dengan anak Sultan Pahang, yang kahwin dengan Tunku Mahkota, patut beri anak.
Tapi tak keluar-keluar anak. Dia susah hati juga. Dia kata, ini my family, my daughter. Tapi melihat dia tu, jadi apa, hanya orang yang mengetahui apa perasaan dia. Jadi saya selalu kalau dengar orang susah apa, saya mesti saya tahu, kata pergilah, kata jangan give up hope. Tapi itu semua kuasa Allah ya. Kuasa Allah. Kita boleh cuba macam mana pun, tapi saya selalu beritahu kepada mereka yang saya beri treatment, saya kata, awak, Allah ada. Saya kata, doalah sembahyang hajat, baca surah Maryam. Ada ayat-ayat di dalam Quran yang menolong kita, minta kita dapat zuriat. Itu kita kena di situ. Banyak mana saya boleh buat sini, tapi yang menentukan hanya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dengan berkat saya, alhamdulillah, syukurlah ya. Saya pun tak sangka lepas dapat 1 anak saya boleh dapat lagi 4 lagi ya. Itu memang kalau orang kata tak terlintas dalam kepala. Apa yang mendorong tuanku untuk hamil lagi ya? Walaupun susah, proses tu sangat susah. Okey, masa saya dapat Hasanah tu, saya kata alhamdulillah lah. Tapi kata takkanlah 1 je anak dah. Dia ada, saya pergi doktor lain. Doktor ni bila dia cek saya, dia kata, dia tanya saya, adakah aku nak try lagi ke? Saya kata ya, tapi dia kata saya rasa Tengku dah tak boleh dapat anak dah. Saya umur 35 ya, 36 diberitahu saya mungkin tidak ada harapan untuk dapat anak lagi. Saya baru dapat 1. Rasanya tak ada dah, dia kata. Saya terus balik ke Singapura ya. Saya doa, saya buat treatment. Dapat Tengku Muhammad tu. Kembar, tapi saya gugur 1. Gugur, habis Tengku Muhammad. Lepas tu, dah dapat 2, alhamdulillah lah. Pasal tuanku tanya, nak try lagi ke lepas ni? Tuanku tanya. Pasal dia tahu asyik pergi Singapura, ulang-alik. Masa tu di Malaysia tak ada. Ulang-alik di Singapura sampai duduk sebulan, nak tentukan. Lepas tu nak balik, nak baring lagi. Tak boleh keluar, semayang pun atas katil ya, semua. Saya nak try lagi ke tak? Saya kata tak nak, dah lah, dah cukup 2. Tapi saya kata, ada dalam yang frozen embryo tu, yang dah jadi tu. Saya kata, ada dalam freezer tu ada lagi 4, 5. Saya kata, ada 5. Saya kata, saya kalau buang tu kira macam saya menggugurkan. Saya berdosa. Saya kata, taruh je lah. Kalau jadi, alhamdulillah. Kalau tak jadi, Allah dah kurnia kita 2 anak. Saya kata, 2 anak lelaki yang comel-comel, yang nakal, yang pandai, yang comel. Seorang ikut saya, Popek. Bila alhamdulillah tahu, dapat kembar. Lepas tu bila melahirkan yang kembar tu, saya ingat doktor tanya saya, pasal tu 3 kali dah cesarean. Tengku Puan nak ikat ke tidak? Kerana dah 3 kali belah. Saya kata, Allah awak ni doktor, go. Saya nak mengandung, kena pergi jumpa doktor, nak pergi buat treatment. So doktor tu usik dah, okeylah tahun depan kalau mengandung jangan cari. Jangan marah dia kata gitu. Betul-betul kembar tu punya first birthday, saya mengandung, saya balik, saya telefon doktor, I think I'm pregnant. I told you, dia kata. Doktor, ni kan doktor takut lah 4 itu yang ayanda. Saya kata, dah lah, dah cukup dah, bapa tak tahan seksa, dia kata gitu. Ya. Tapi alhamdulillah dapat yang kecil sekali ya. Lepas bila nak ikat doktor ikat ini ikat. I was 42 years old. Ya, so 40. Ya, so alhamdulillah saya ini semua kurniaan yang tidak disangka-sangka. Tuanku, setelah tuanku mengalami some sort like trauma benda ni semua, apa perasaan tuanku tengok kes yang Buang anak. Sakit hati saya. That part saya sakit hati. Saya kata, saya ni punya susah nak dapat anak. Awak buang aja anak. Itu saya sakit hati. Tapi saya kata itu ajaran agama juga yang patut diterapkan ya. Kerana kita dapat juga ibu-ibu, budak-budak muda, ibu yang tak kahwin beranak juga ni kan. Ada yang beli bawa balik tadi macam tak ada malu. Di manakah ajaran agama yang macam di situ saya kata ayanda saya memang tu saya tabik. Saya tabik, tak boleh keluar, tak boleh pakai skirt, tak boleh pakai sleeveless, nak dating. Ingat tuanku masa rombongan Pahang datang meminang bulan 12 kata nak bertunangkan bulan 3. Ayanda saya jawab, tunang apa? Nak anak saya nikah, tak ada tunang-tunang.
kakak, lu sudah jadi queen ah. Ada Cina di Kuantan jual telefon tu. Cina jual, saya suka sangat. Dia panggil saya kakak. Okey, dia tak tahu saya siapa. Pasal bila saya lalu kan saya betulkan telefon dulu lah cerita 10 tahun dulu. Dia buka, dia kata ni telefon ni beli ni, tapi tak bodyguard saya tak kasi duit dekat dia, saya beli. Kalau tidak takut naik harga kan. Jadi dia bla. Jadi satu hari saya pergi dengan kawan, selalu ulang-ulang, satu hari saya turun dengan kawan saya Cina. Daripada jauh dia nampak saya, kakak. Jadi kawan saya pusing, siapa? Dia kata, tu Akik. Saya kata gitu. Dia gila ke dia panggil you kakak? Dia kata, dia tak tahu saya siapa. Lepas saya baru dia tahu. Lepas tu baru ni telefon saya. Lepas tu agaknya dia pergi migrate ke Australia. Baru dia telefon saya. Kakak, lu sudah jadi queen ah. Saya tak boleh panggil kakak ke sekarang? Panggil je lah kakak. Betul dia kata, wah, Akik buka balik-balik. Buka surat gambar kakak. Sudah jadi queen sekarang. Oh, dia kata. I mean the funny part, but like jadi saya ingat saya patut tulis pengalaman saya macam mana ayahanda saya hantar saya masuk hutan, masuk ladang, these are all the things that macam kita belajar naik kuda. Dia suruh kuda tu lagi-lagi suruh lompat, belajar jatuh. Kerana bila kita naik kuda, kita kena belajar jatuh kuda. You must fall on your side. Buat semua kena buat. Ya, main piknik tengah malam lah. Sultan Johor tu, pukul 3 pagi ajak sembelih ayam. Ni saya masak pukul 3 pagi ajak. Dia pandai masak. Kita jadi we had the outdoor life. And those days mana ada game-game. Kita main Monopoly. Dengan ayah saya Monopoly, dia jadi banker je. Lepas dia jadi banker, dia kaya. Kita semua tak ada duit. Rupanya tiap-tiap masuk dah poket dia sini. Ya, mana bank tak ada duit dah. Awak semua. Rupanya bawa ayah dia suka main Scrabble. So, pasal kuda tadi, memang diasuh cara jatuh apa semua. Memang ayah dia panggil lounging, dia panggil. Dia kuda tu tak ada saddle. So duduk atas girang terjun. Belajar jatuh. Sultan Johor semua kena buat. Tak injet. Dok. Dok, baik. Itu macam baru ni anak Zara saya pegang ekor buaya kan. Ada dalam Instagram Tengku Idris. Saya kata saya teringat. Saya balik Johor. Sekarang anak saya undi ke 4-5 tahun. Dia suruh saya pergi tarik ekor buaya tu. Saya kata, Cici dapat anak susah nak suruh tarik ekor buaya. Sorry. Dia kata, pengecut anak Raja Pahang ni. Dia kata, pengecut. Dia kata gitu. Saya kata, banyak cucu Johor tu. Suruh dia orang tarik ekor ni. Tu anak Sultan Johor kan. Anak Iem tu ramai. Suruh tarik. Kapal kata handal sangat. Kan baru ni tu saya hantar handal juga cucu anak Azhara Jinjing. Dia panggil saya Jinjing kan. Lepas tu memang saya kata dia anak saya ni kena 3-4 tahun ni bodoh nak pergi tarik. Buaya besar ni. Akan tersebat. Dah lah kita susah kan. So all this I think from my father and my parents, I think I got this wittiness tak serius. Jadi saya selalu, kalau tahu saya slow joke sini, joke sana, saya suka sejarah. Memang saya suka tu. Jadi saya selalu cerita, mungkin saya one day, I have to write down. Macam saya kata, tanya apakah yang saya tak boleh lupa. Banyak juga saya pergi keliling yang ketawa-ketawa, yang kadang-kadang, yelah, kadang orang cakap salah kat kita suka kat situ kan. Tapi senyap seorang diri ada ataupun atas train. Jadi all these are funny stories. I think you should, it's part of my life. Dan saya pergi ke LIA, saya suka naik kereta api daripada sampai ke LIA, nak pergi ke satellite. Adalah satu India tu, kesian juga saya tahu. Dia duduk sebelah saya, dia naik wheelchair. Bila train tu jalan nak pergi ke satellite, dia mengamuk. Saya pun tak faham bahasa India. Saya pun terpanggil orang airport semua saya. Kimi, baik you tanya, kenapa ni, ada masalah apa? Dia cakap, saya beli tiket kapal terbang nak balik India, bukan nak naik kereta api. Saya diam kat sebelah. Saya pun, okey, dia kata, buka pintu, saya nak balik. Saya nak naik kapal terbang, saya tak nak naik kereta api. India. Saya pun diam lah kan. Diam, buat muka bodoh straight aje. Dia turun je kata, saya kepo, betul tidak? Dia kata, I've never in my life, I said, I bought a plane ticket. I didn't buy a train ticket to go back to India. Jadi dia pendek, so buka. Dia dalam wheelchair. Saya pun susah hati, kenapa pula dia panggil-panggil, so tengok.
Tapi itu sampai ni saya suka kata. Funny. Betul. These are the funny things in life, you know, that you grow up with, what your father did to you as well. Macam ayah dia saya pukul 12 malam. So kita orang pakai baju kurung Melayu. Saya umur 10 tahun, adik saya umur 7, 8 gitu. So pakai tudung, pakai baju Melayu. Pergi ke kem askar mana kat Johor tu. So pukul 12 malam. So buat pura berlakon. So ketuk-ketuk tanya, tolonglah mak saya tengah sakit kat rumah. Saya tolong boleh main datang tolong. Dia nak tengok askar tu guard ke tidur ke main-main nak tengok. Berlakon lah 3 orang adik-adik pukul 12 malam. Tak dia hantar. Kalau lah askar tu marah kita ke apa kan. Ya? Dia tahu tak ganggu? Lepas tu bila dah orang ni kata apa, orang nak tolong, baru dia datang. Bagus. Dia kata, bagus. Tapi yang 3 anak ni umur 10, 7, 8 jadi pelakon. Pakai tudung, pakai macam nak pergi mengaji. Tolonglah menangis-nangis tu. Mak saya sakit kat rumah, tak ada orang. Ayah saya tak ada. Orang-orang nak tengok sekarang ni buat apa. Tu ayah saya. The other side of The other side, you know, I think I always say a man much misunderstood. Saya kata. But if only people know the other side of him, dia memang nampak garang, tapi he is so funny. Very, very funny memang, tapi tegas. Funny. Durian tu memang masa tu saya tengah buat buku masak saya. Buku masak saya print di Penang. Jadi saya nak siapkan buku masak saya. Jadi saya selalu duduk di G Hotel kerana saya suka jalan turun pergi ke Gurney Drive makan. Saya selalu pergi bawa bodyguard seorang je lah dengan kawan-kawan saya. Jadi kita orang selalu turun makan relax. Tak ada orang kenal, tak ada orang tahu siapa. Tapi kadang-kadang bila tengah duduk makan kat ni dah ada juga terpusing tengok. Saya nampak kamera keluar teks bunyi. Ada datang minta ambil gambar. Adalah juga. Jadi hari tu pula saya tengah lalu selalu tak ada durian. Hari tu hari ada durian. Dan saya memang hantu durian. Saya tengah lalu, saya kata, oh durian daripada mana ni? Dia kata, saya daripada Pahang tak? Iyalah, dia kata gitu. Awak jual ada Musa Blackthorn, benda lah nama macam-macam. Saya kata, kau daripada mana? Daripada Pahang. Tak apalah, sekarang bila saya habis makan, saya datang sini, saya nak makan. Dia tak tahu saya siapa. Betul memang tak tahu. Saya pergi makan. Balik semula saya kata, saya nak durian ni. Tadi kata pada Pahang. Rupanya orang Kelantan. Tak, saya orang Pahang. Sumpah saya orang Pahang. Kata, makanlah duduk. Makan. Durian dia makan tangan. Sama-sama dia buka. Lepas tu saya bayar dia. Adalah kawan saya seorang katanya video. Dia viral kan. Esoknya masuk YouTube. Masuk semua. Lepas tu saya turun malam. Pasal saya nak balik lusa. Jadi saya ada malam tu lagi. Saya turun bawah. Turun balik nak pergi makan lagi. Cari dia tak ada. Orang tu kata, dia tak ada hari ni, esok dia. Okay. So besok saya turun lagi. Rupanya dia demam. Kerana dia terperanjat. Dia demam, dia kata kawan dia telefon dia. Mu nak tu hantar video. Awak tahu tak awak mana? Saya tak tahu, aku nak panggil kau. Dia demam. Tak tahu, masa tu Kepuan Park. Dia demam. Lepas tu bila saya turun, saya kata, Kak, tak apa, nak bagi saya panggil Kak. Tak apa, don't worry, saya tak ada benda. Saya kata, saya nak durian lagi ni. Makan. Bila saya nak makan, dia kata free. No, saya nak bayar awak. Saya nak makan durian. Bayar dia. Lepas tu tiap-tiap kali saya pergi, saya akan berhenti. Duduk dengan dia, makan. Tapi sekarang ni tak tahu. Itu ada juga, saya telefon mungkin salam lah. Dia cakap nanti kalau saya pergi Penang, saya pergilah nak makan durian kat tepi tu. But jadi kawan, betul. Walaupun dia naik takut orang tegur kenapa tak. Dia kata, mana dia tak tahu saya siapa. Saya pun tak cakap saya siapa, kan. So banyak juga saya kadang-kadang saya yang lucu-lucu lah saya pergi orang tak kenal siapa. Awal ya. Belum bawa saya tak adalah 80,000, 50,000. Saya baru ni saya bisik ada 12,000. Saya kata kalau saya nak beli tudung bawah 12,000, baik saya beli rantai emas dah. Tak nak kita orang perempuan lah. No, I'm not. But saya tidaklah macam orang kalau ni orang ni pakai Hermes ke apa semua kena. Tidak, ya. Tak. Saya tidak Hermes ke ataupun Gucci. Kalau saya suka saya beli. I admit that I do have Gucci, but I have LV bag. But you know I do. Tapi bagi fashion saya tak pandai fashionista rupa-rupa gini-gini apa saya tak pandai. Saya plain round neck dan straight ataupun baju kurung ya. Dan itu Datuk Rizalman faham. Yang Datuk Rizalman pun
dia selalu cerita, dia kata masa dia mula-mula dia lihat gambar saya masa saya kahwin dalam majalah. Dia tengok saya punya puff sleeve dengan gini dan dia suka. Jadi bila mula-mula saya buat ni, saya kata, Datuk, boleh tak buat you passion I gini ke gitu ke Rizalman? No. Your signature look, your identity is that. That's how you're going to dress for the rest of your life. Tak perlulah, dia kata. Dia kata itu apa? Dia kata less is best, elegant, dia kata ya. Dan saya suka pakai baju kurung Johor. Itu memang saya pakai baju kurung 24. Tak kira saya sekarang ni memang saya lebih kepada baju kurung. Saya tak adalah seluar jeans saya pun dah lupa saya. Pasal dulu suka juga pakai jeans tapi bila teringat mak umur 50 pun tak pakai jeans, umur 40 tak pakai jeans kan. Kita 50 masih nak pakai jeans kan. Kata tak jadi dah. Tak jadi dah. Kena tak sioman dah. Tapi memang saya baju kurung. Saya masih ada yang jahit tulang belut sembat ya tangan. Saya baju kurung Johor ataupun saya pakai round neck. Itu cara pemakaian saya selama saya kahwin dengan tuanku, tidak pernah bertukar. Mungkinlah tudung labuh tu je lah. Yang tuanku pun gitu juga. Tuanku ikutlah isteri dia yang siapkan. Tuanku punya baju semua ke meja saya. Jadi tuanku suka juga kadang-kadang tengok anak-anak punya baju. Saya tahu dengan anak biasanya, ni babah mesti suka ni. Saya beli balik. Alam suka. Cantik Alam suka. Dia kata, mana cik tahu? I know your taste by now. I mean, we married 33 years, but we've known each other for 47 years. I have maybe married 33 years. I've known tuanku since 1972. So that's 47 years, right? Yes. Saya lah yang paling malas sekali saya rasa cuci muka ke apa. Duduk bawah tak share sabun-sabun, sapu krim biasa. Saya jarang pakai makeup. Tuanku Agong tak suka saya pakai makeup. Jadi salah saya pakai pun sikit. Dan saya juga tidak biasa pakai makeup kerana mungkinlah saya kata ayah garang kan. Ni nak gimana ni muka macam topeng. Topeng wayang, bukan topeng, wayang Pek G. Wayang Chinese opera. Tapi I do lah, I mean untuk krim, untuk apa, serum ke apa. Kerana bila tengok tok saudara saya umur 94 meninggal kan, saya pergi melawat dia. Muka tak ada line, tak ada apa. Rendak ke tepi nampak, dia pakai krim ni. Cari tu beli. Ya, betul. Clarence. Ya. Tapi sekarang saya tukar sekejap sikit. Kan kadang-kadang dah lebih setahun dua you have to change sekejap. So saya tukar. Kadang-kadang krim Nivea tu aja. Kadang-kadang dah tak ada benda yang dapat free gift tapu je lah. Anak saya suka. Ya, betul. Memang dia orang tahu. Saya kadang tidur dengan makeup saja. Anak kata, Mama tak buang. Tak payahlah, esok mandi je. No, honestly. Yeah. Even when I took the official picture kan, saya makeup sendiri. Rizalman bertacap-tacap je lah untuk saya. Dan dia sendiri cakap, jangan nak jadi. This is your look, dia kata. You know, tak payah nak lebih-lebih. Dia kata orang kulit putih ni, dia kata, tak boleh terlebih. Saya tak boleh lipstick merah. Saya tak boleh. Jadi saya, tapi bila panggil makeup artist, mereka pun tak faham saya kadang. I have light brown eyes. Dia nak pakai brown. Dia tak naik. Saya kena pakai hijau ke grey or blue sikit. It doesn't go with my complexion. Ya tak? Ada juga tanya saya tu, tuanku pakai contact lens kalau apa. Jadi saya pun pergi gini. Tak pakai, saya buat gini. Ada-adalah, cakap je lah. Apa nak malu-malu nak sembunyi. Saya kata, kalau saya pakai contact lens, saya tak boleh tonyeng mata. Dia kata, you mean it's your real eyes? I said, yeah, this is mine. I said, yeah, the light colour. Tak ada, tapi saya suka plain baju ya. Mungkin boring untuk semua orang, tapi saya suka baju. Dengan saya itulah round neck. Saya tu daripada mula kahwin sampai sekarang. Jeans dan t-shirt. Saya suka pakai jeans dan t-shirt. Saya suka. Tapi sekarang ni pakai jeans macam, kalau macam American tourist yang tua-tua tu macam jeans. Tak jadi dah, tak siamat. Tak siamat. Kena ikut umur kan. Dulu-dulu saya kecil-kecil, bonda. Bila kita tengok tok kita pun umur, tak pernah pakai baju lain dan bonda. Tu kok ampuan begini dulu pakai. Bila saya umur 50, saya kata, saya ni pakai jeans lagi. Saya ingat kok ampuan tu memang kat umur 40. 50. Semua dah tak pakai. Bonda baju kurung, yang lawa gitu. Kenalah ubah sikit. Ya. Kena ubah.